Yenabar denakanku, saya Beverly Anastasia Lim. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor memulakan tugas rasmi di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu pagi tadi. Beliau dijadual menghadiri beberapa pertemuan hari ini, antaranya dengan Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan selain beberapa mesyuarat dan perbincangan. Semalam, Haji J 65 tahun mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16 di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin dalam istiadat di Istana Negeri Kota Kinabalu. Gabungan Rakyat Sabah GRS memperoleh majoriti muda untuk mengambil alih tampuk pimpinan kerajaan negeri daripada Parti Warisan Sabah pada pilihan raya Negeri Sabah ke-16 Sabtu lalu apabila memperoleh 38 daripada keseluruhan 73 kerusi Dun Negeri ini. Turut memulakan tugas rasmi pagi tadi ialah Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Beliau tiba di Pejabat Kementerian Kerja Raya di Jalan Sembulan, Kota Kinabalu sebelum mengetip kad perakam waktu pada pukul 9.57 pagi. Ketibaan beliau disambut oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya Datuk Richard Nyomiji Kinsil bersama warga kementerian itu. Bung Mokhtar kemudian diberi taklimat oleh pegawai kementerian berkenaan. Dalam sidang medianya selepas itu, Datuk Bung berkata pelaksanaan projek lebuh raya Pan Borneo akan dipercepatkan. Katanya perincian itu perlu kerana perkembangan pelaksanaan projek itu baru mencecah sekitar 20% dan jika dibandingkan dengan Sarawak yang sudah mencapai 50% siap, Sabah agak jauh ketinggalan. Perkara ini dipandang serius kerana kedua-dua negeri bergerak melaksanakan projek tersebut bersama-sama. Atas sebab itu, projek tersebut akan diperincikan secara spesifik agar pelaksanaannya menjadi lebih pantas. Ini bagi memastikan rakyat Sabah dapat menikmati kemudahan jalan raya yang baik seperti negeri-negeri yang lain. Mengenai pembinaan empangan papar, beliau mahu mendengar taklimat lanjut daripada Jabatan Air Negeri Sabah terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Lagi tebusan kumpulan Abu Sayyaf terbunuh. Seorang nelayan warga Indonesia dikenali sebagai Laba yang diculik bersama 4 yang lain oleh kumpulan Abu Sayyaf di perairan Tambisan, Tunku Lahad Datuk Januari lalu ditemukan terbunuh di Partikul Sulu, Filipina semalam. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Datuk Ahmad Fuad Othman yang mengesahkan perkara itu berkata ia berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada rakan sejawatnya di Filipina. Katanya kejadian berlaku pada 28 September sewaktu misi menyelamat 5 mangsa culik oleh tentera Filipina. Januari lalu, Laba 32 adalah antara 5 nelayan warga Indonesia yang dilaporkan diculik di perairan Tambisan, Tunku Lahad Datuk. Mangsa culik lain dikenali sebagai Arsyad Dahlan 41, Rizwanto Hayano 27, Edi Lawalopo 53 dan Syarizal Kastamiran 29. Dalam pada itu, Ahmad Fuad berkata 4 lagi mangsa culik masih berada dalam tahanan kumpulan Abu Sayyaf. Kita ikuti perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. 35 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini, manakala satu lagi kes dicatatkan di wilayah Persekutuan Labuan. Kesesakan turut dilaporkan di pintu masuk Labuan apabila ribuan penduduk kembali ke pulau itu selepas mengundi pada pilihan raya negeri PRN Sabah. Ini kerana penumpang wajib melalui ujian saringan COVID-19 sebaik tiba di lapangan terbang dan 2 terminal feri di Labuan. Keadaan kesesakan ini bermula sejak Ahad lepas dan ia dijangka berlanjutan sehingga hujung minggu ini berikutan pengundi yang bermastautin dan bekerja di Labuan pulang ke sini. Hujung minggu lalu, hampir 6,000 orang pulang melalui lapangan terbang Labuan, terminal feri Labuan Roro dan terminal feri antarabangsa Labuan, menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari. Jabatan itu telah menyediakan 16 pusat ujian COVID-19 dan mendirikan kemah
serta menyediakan kerusi di klinik kesihatan membedai. Sabtu lalu, Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan arahan mewajibkan semua individu yang pulang dari Sabah agar menjalani ujian saringan COVID-19 di pintu-pintu masuk seluruh negara sebagai langkah berjaga-jaga memandangkan peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Sekatan jalan raya turut dilaksanakan bagi kenderaan dari zon merah yang hendak memasuki Sandakan mulai hari ini bagi mencegah penularan COVID-19 di daerah itu. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Wong Fu Tin berkata, semua kenderaan dari zon merah iaitu Tawau, Lahadatuk, Sempurna dan Kunak dilarang memasuki ke daerah Sandakan sehingga keadaan terkawal. Dalam satu kenyataan, Wong berkata kenderaan yang membawa kebarangan keperluan dikendaki menjalani ujian swab di pintu masuk ke daerah itu. Menurut Wong, sekatan jalan raya itu dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia dan pejabat kesihatan kawasan Sandakan selama 24 jam setiap hari di Batu 32, Ulu Dusun iaitu pintu masuk ke Sandakan. Terima kasih Iko, semoga setemu lagi Palap-Palap Cup.